TV KPM. Bahawasanya kami, Kadet JPJ Malaysia, berikrar dan berjanji akan Nisa ni lupa ya Nisa. Alamak, lupalah. Boleh tak saya cuba sekali lagi? Memang tak boleh. Nisa tak boleh jadi ahli lagi ni Nisa. Alamak, habis macam mana sekarang ni? Kalau macam tu saya akan bawa Nisa jumpa cikgu yang paling pakar dalam hal ni. Alamak, cikgu pakar. Pakar. Mana dia? Jom kita pergi jumpa. Kat situ. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton core kurikulum bagi badan beruniform. Hari ini kita nak lihat apakah lagi badan beruniform yang sama-sama kita nak tahu dengan lebih lanjut. Nampak tak Nisa pakai apa ni? Tunggu, berhenti. Dah bayar cukai jalan belum? Kita nak mengenali dengan lebih lanjut Kadet JPJ. Tapi sebelum tu saya ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Saira binti Ramli yang merupakan Pegawai Teknikal Kadet JPJ Negeri Johor dari SMK Pasir Gudang Johor. Selamat datang, Cikgu. Okey, selamat datang Nisa. Hai semua. Selamat sejahtera. Assalamualaikum adik-adik semua. Waalaikumsalam, Cikgu. Saya rasa bersemangat sebab hari ini saya rasa satu kelainan dan mungkin ramai murid yang sebenarnya tertanya-tanya, ada rupanya Kadet JPJ di sekolah. Saya dulu tak ada, Cikgu. Jadi, kita nak tahu dengan lebih lanjutlah tentang sedikit latar belakang tentang wujudnya Kadet JPJ di sekolah. Silakan, Cikgu. Okey, untuk pengetahuan adik-adik semua. Okey, termasuk Nisa sendiri. Mungkin zaman kita memang pada waktu cikgu sendiri masa cikgu bersekolah, tidak ada unit Kadet JPJ di sekolah, tetapi pada tahun 2015 pertama kalinya unit Kadet JPJ ni ditubuhkan di sekolah. Di mana pada waktu itu hanya 17 sekolah saja yang terpilih untuk menjadi sekolah rintis yang pertama yang ada unit Kadet JPJ di sekolah masing-masing. 17 sekolah 17 pada waktu je. itu sewaktu mula-mula diperkenalkan untuk mula mewujudkan Kadet JPJ di sekolah. Cikgu sebut sekolah zaman kita macam dah tua je. Saya masih 18 Cikgu. Walaupun kan sweet aktif setiap tahun. Tapi kan Cikgu, sebenarnya kita nak tahulah apa sebenarnya tujuan ataupun matlamat diwujudkan Kadet JPJ di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Okey Nisa, sebelum cikgu ceritakan mengenai tujuan, cikgu nak ceritakan sedikit penubuhan, sejarah penubuhan Kadet JPJ ni. Boleh Cikgu? Kadet JPJ ni, macam cikgu bagi tahu tadi, ditubuhkan baru lagi pada tahun 2015 berbanding dengan unit-unit yang lain. Betul. Kalau tengok pada tahun 2015 tu ada 17 buah sekolah saja. Maka pada tahun 2016, pihak KPM dan juga JPJ Malaysia telah membuat satu kursus penataran untuk guru-guru Kadet JPJ yang terpilih dan juga jurulatih yang terdiri daripada pegawai-pegawai JPJ itu sendiri. Masa tu, cikgu sendiri salah seorang daripada guru rintis pada waktu itu. Dikumpulkan dekat satu kem bina negara di Langkawi. Masa tu daripada Johor ke Langkawi. Jauh. Berkumpul di situ dan pada waktu itu kami sebagai cikgu rintis diberi diberi guide untuk menjalankan aktiviti-aktiviti di sekolah secara seragam daripada semua negeri Nisa. Pada waktu itu juga dibincangkan mengenai pengurusan Kadet JPJ. Kita nak mantapkan lagi Kadet JPJ sebab baru ditubuhkan, baru setahun ditubuhkan. Jadi kita nak nak lebih lebih mantap dan juga setanding dengan kadet-kadet lain seperti kadet polis, kadet bomber dan yang dah ada di sekolah. Betul tu Cikgu. Maklumlah unit beruniform yang lain kan dah lama bertapak. Pastinya banyak perkara yang Kadet JPJ ingin lengkapkan dan mantapkan untuk ahli-ahlinya. Betul tak Cikgu? Baik Cikgu, jom kita berbalik kepada apakah ia matlamat ataupun tujuan ditubuhkan Kadet JPJ sekolah. Okey, tujuan utama untuk penubuhan Kadet JPJ ini adalah untuk
melahirkan adik-adik kita di sekolah, iaitu kadek-kadek kita yang berdisiplin dan juga mempunyai pengetahuan asas. Pengetahuan asas termasuk pengetahuan keselamatan jalan raya. Sebab itulah kita nak terapkan adik-adik kita ni dengan ilmu-ilmu keselamatan jalan raya. Okey. Apabila mereka dah dapat ilmu keselamatan jalan raya tu, mereka akan menjadi penyebab utama kepada orang di sekeliling mereka. Betul. Termasuk yang paling dekat adalah ibu bapa mereka, adik-beradik, rakan-rakan, termasuk guru-guru di sekolah. Betul tu cikgu. Saya percaya apa yang mereka pelajari sewaktu menjadi ahli kadek JPJ di sekolah dapat digunakan selepas mereka tamat persekolahan. Maklumlah cikgu, tingkatan 5 dah vrum 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 pergi sekolah naik motosikal. Jadi kena ada pengetahuan yang cukup mantap tentang orang kata apa kesedaran dan juga undang-undang di jalan raya. Kita semua kena jadi pemandu berhemah, betul tak cikgu? Penunggang yang berhemah. Itu pentingnya cikgu. Itulah yang kita nak terapkan kepada kadek-kadek kita di sekolah. Cikgu, tadi kan cikgu, saya cuba-cubalah nak baca ikrar. Saya dah berhenti dekat situ. Terus saya lupa. Boleh cikgu cerita sedikit tentang ikrar kadek JPJ sekolah ni cikgu? Okey, ikrar ni kita nak melatih kadek-kadek. Bila nak jadi kadek ni, nak jadi kadek, kita nak melatih mereka supaya lebih nampak bersedia. Dan juga akur kepada janji mereka yang mereka lafazkan melalui ikrar yang dibaca. Sebab tu dalam ayat ikrar tersebut ada dinyatakan bahawa mereka perlu taat kepada peraturan undang-undang sekolah dan juga negara, termasuk undang-undang keselamatan jalan raya, Nisa. Betul tu. Okey cikgu, sebelum saya nak tengoklah macam mana sebenarnya demo melaungkan ikrar yang betul, saya nak tanya satu soalan, boleh cikgu? Okey, boleh. Setakat ini bagaimana penerimaan murid-murid di sekolah tentang wujudnya kadek JPJ di sekolah? Ramai tak cikgu? Penerimaan kadek-kadek di sekolah, Nisa, cukup membanggakan. Bermula tahun 2015 kita hanya ada 17 sekolah yang terpilih. Tetapi Nisa, sejak sampai tahun 2023 ni kita dah ada sebanyak 232 sekolah yang sudah menubuhkan pasukan kadek JPJ di Malaysia. Kita tengok masing-masing berebut untuk mengadakan pasukan kadek JPJ di sekolah di seluruh Malaysia ni. Betul tu. Saya pasti ramai lagi atau banyak lagi sekolah yang berminat nak wujudkan kadek JPJ, nak ada juga di sekolah, kerana pentingnya maklumlah cikgu kan, murid-murid sekolah menengah ni nanti dah keluar ke alam pekerjaan dan sebagainya, pastinya mereka akan menjadi pemandu ataupun penunggang di jalan raya. Jadi kesedaran daripada peringkat yang awal tu penting, betul tak cikgu? Maklumlah kan, janganlah nanti naik motor vrum 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 vrum. Orang kata apa, geser lutut. Memang macam-macam ragam, Nisa. Itulah yang kita nak cuba. Kita nak cuba jadikan kadek-kadek itu sebagai pemandu berhemah, dan kita nak mereka juga menyebarkan benda itu kepada orang di sekeliling mereka. Itu penting. Maklumlah nanti kalau ramai sangat nak masuk kadek JPJ nanti tak cukup, tak boleh, ahli dah penuh. Jadi mereka yang tidak berjaya mungkin boleh mendapatkan informasi dan juga input tentang kesedaran keselamatan jalan raya melalui ahli-ahli kadek JPJ di sekolah. Baiklah cikgu, saya dah bersedia ni. Nak ikrar. Bahawasanya belum lagi cikgu ya. Okey cikgu, kita perlukan bantuan tak cikgu? Saya nak belajarlah ikrar ni cikgu. Okey, kita boleh ke depan lah, Nisa. Okey, kita boleh bersama-sama dengan kadek kita, adik-adik kadek kita. Baik cikgu, silakan cikgu. Cikgu berdiri di sini. Okey, jemput adik-adik tadi kadek. Silakan kadek-kadek. Bersama-sama dengan kita kadek Nisa Rafiq. boleh baca sekali lah, Nisa. Tadi dah tersilap tadi. Mungkin ini boleh menaikkan semangat Nisa untuk menjadi ahli kadek JPJ. Baiklah, untuk mendemonstrasi bagaimana nak orang kata apa membaca bacaan ikrar. Jangan jadi macam Nisa tadi. Jom kita persilakan kadek-kadek kita. Silakan kadek. Dari kiri. Cepat jalan. Up. Bacaan ikrar. Up. Bahawasanya kami kadek JPJ Malaysia berikrar dan berjanji akan sentiasa taat pada undang-undang sekolah dan negara, sentiasa taat kepada ibu bapa, guru dan rakan-rakan, akan sentiasa berdisiplin, berdaya saing dan berdedikasi dalam mencapai harapan sekolah dan negara. Up.
Baiklah murid-murid, sekarang kita dah tahu bagaimana tubuhnya kadet JPJ di seluruh Malaysia sehingga sekarang ini lebih 200 sekolah yang wujudnya badan beruniform ini. Dan sebelum kita pergi kepada informasi lanjut tentang kadet JPJ Malaysia, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton Kurikulum Badan Beruniform di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa K dan Cikgu Saira. Cikgu, saya ni berminat sungguh dengan kadet JPJ Malaysia. Tapi saya kena pergilah kepada sekolah yang ada kan cikgu kan. Tapi cikgu, bagaimana saya nak memohon untuk menjadi ahli? Saya kena isi borang ke? Atau saya kena berhubung dengan cikgu yang tertentu di sekolah tersebut ke? Macam mana cikgu? Boleh cikgu kongsikan antara cara nak memohon? Okey Nisa. Baik. Kalau tengok tadi Nisa baca ikrar, dah semangat. Ya. Jadi kita kena tengok juga kepada syarat-syarat untuk memohon sebagai ahli kadet JPJ Nisa. Baik. Yang pertama, mesti ada minat. Baik. Bermakna Nisa punya syarat yang pertama dah lepas. Nisa memang bersemangat hari ini. Betul. Yang kedua, kena tengok syarat yang kedua. Ya. Di mana untuk kadet-kadet di luar, cikgu nak bagi tahulah. Baik. Syarat kedua adalah dari segi umur. Kena tengok Nisa kena tengok umur Nisa adakah layak untuk memohon sebagai seorang ahli, iaitu umur yang layak untuk menjadi ahli ialah umur 13 tahun hingga 17 tahun Nisa. 13 hingga 17. Jadi Nisa sweet 17 ke ataupun berapa Nisa? Saya 18, kita tolak satu boleh cikgu. Nak sertai. Okey, bermakna syarat kedua 13 tahun hingga 17 tahun. Di mana Nisa? Baik. Kalau tengok 13 tahun hingga 17 tahun ni, kadet-kadet ini perlu berada di sekolah menengah. Ya. Jadi penubuhan kadet JPJ ni hanyalah di sekolah menengah, iaitu tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Di mana kadet-kadet ini yang dah nak memohon ni, murid-murid yang nak memohon ni perlu didedahkan dengan hal-hal keselamatan jalan raya. Baik. Kerana Nisa, mereka ni masa tingkatan 4 dan tingkatan 5, mereka nak memohon apa? Perlesenan motosikal dan juga kereta. Betul tu. Kita tak naklah nanti kan cikgu kan tak ada informasi atau ilmu tentang keselamatan jalan raya, kita pula membahayakan nyawa orang lain. Betul. Bahaya. Betul. Jadi syarat ketiga Nisa, minat dah ada. Umur dah dalam kategori yang cikgu kata tadi. Yang ketiga, barulah boleh memohon dengan guru penasihat di sekolah masing-masing dengan cara mengisi borang permohonan. Mengisi borang. Borang permohonan tu nak isi, kadet-kadet ni mesti minta dulu kebenaran daripada ibu bapa penjaga mereka. Okey, apabila dah dapat kebenaran, boleh jumpa guru, isi borang, pihak sekolah sokong, pihak JPJ sokong, maka perlu mendapat pengesahan daripada ibu pejabat JPJ. Dan ibu pejabat JPJ akan serahkan satu kad keanggotaan kepada kadet-kadet yang dah sah menjadi ahli kadet JPJ. Nisa. Ini adalah satu perkara yang sangat besar cikgu. Betul. Ada kad lagi Nisa kita keluarkan menandakan kadet itu memang dah terpilih dan sah menjadi ahli kadet JPJ rasmi di sekolah tersebut. Wah, hebatnya. Maknanya permohonan tu bukanlah hantar saja-saja kan cikgu betul, kan. Nisa. Sekolah kena hantar ke bahagian JPJ dan perlu disahkan. Barulah kad keanggotaan akan diberikan. Boleh tak cikgu kita tunjukkan sedikit ini antara contoh kad keanggotaan bagi ahli kadet JPJ Malaysia di sekolah. Ada logo JPJ, ada informasi-informasi tentang murid yang menjadi anggota. Dan juga di bahagian belakang juga ada informasi-informasi dan juga tanda tangan. Barulah menjadi orang kata apa, anggota kadet JPJ Malaysia kan cikgu kan? Betul Nisa. Baik. Kalau Nisa tengok di kad keanggotaan ni ada terpapar, cuba Nisa tengok ada terpapar satu kod keahlian ataupun kod keanggotaan. Baik. Kalau Nisa perasan, contoh yang cikgu bawa hari ini adalah J, bermula dengan huruf J Nisa. Di mana J ini adalah untuk kadet-kadet di negeri Johor. Kalau di negeri lain Nisa, mereka akan dikodkan dengan huruf lain. Contoh, dia sama macam nombor plate kereta Nisa. Kita bagi pendedahan awal kepada plate kereta Nisa. Iaitu kalau contohnya negeri Terengganu, ahli dia akan bermula dengan huruf T di depan. Huruf T. Manakala dia akan ikut dengan kod sekolah di tengah tu, nombor di tengah kod sekolah, dan yang belakang sekali adalah
ahli, bilangan ahli yang berada di sekolah itu. Kalau contohnya ada 120 orang ahli di sekolah tertentu, bermakna nombor akhirnya adalah yang di belakang tu adalah 120. 120. Baiklah. Contoh macam di negeri kelahiran saya, negeri Pahang, cikgu. Apakah kod huruf di hadapan? Pahang. Apa Pahang, Nisa? Pahang huruf nombor C. plate. Ya, betul Nisa. Jadi Huruf C. kadet di negeri Pahang akan dikodkan dengan C. Kod abjad C di depannya, Nisa. Cikgu nak tahulah apabila keluarnya kad keanggotaan oleh JPJ kepada ahli yang telah sah menjadi anggota kadet JPJ, adakah kad ini akan diberikan macam itu saja, Anahlah ambil awak dah jadi anggota, ataupun ada tata cara penerimaan? Saya menerima keahlian. Ada tak cikgu? Okey, Nisa, untuk memberi semangat dan juga galakan kepada murid-murid di sekolah, Nisa, kad ini apabila dikeluarkan oleh JPJ negeri masing-masing, akan diserahkan kepada guru penasihat di sekolah. Baik. Okey, kad ini guru-guru penasihat di sekolah akan memberikannya apabila perjumpaan kokurikulum sekolah. Baik. Maksudnya kad ini bukan kita boleh bagi, okey ambil macam tu, satu Nisa. seorang, Tak boleh. Awak satu kad. Bermakna kita bagi pengiktirafan juga kepada kadet ni yang mana mereka sudah pun didaftarkan secara sah. Dan Nisa, kad ini sangat penting sebab kalau contohnya ada pertandingan-pertandingan yang melibatkan kadet JPJ di seluruh Malaysia ataupun di negeri-negeri tersebut, kadet-kadet perlu membawa kad ini supaya mereka ni orang kata dibenarkan pengenalan dan dibenarkan untuk menyertai pertandingan-pertandingan anjuran JPJ, Nisa. Cikgu, saya ada satu soalan, cikgu. Maklumlah saya ni orangnya cuai. Kalaulah tiba-tiba alamak hilang atau rosak, apa yang saya boleh lakukan, cikgu? Saya nak masuk pertandingan ni. Okey, Nisa, sebelum guru-guru penasihat mengagihkan kad-kad ini kepada kadet-kadet, cikgu-cikgu ni, Nisa, akan menyimpan nombor kod keanggotaan ini bersama dengan maklumat-maklumat yang tertera pada kad ini, Nisa. Jadi, kalaulah katanya hilang, cikgu-cikgu akan ada senarai nama ahli kadet yang sebenar. Nanti bila pertandingan, cikgu-cikgu akan mengemukakan data senarai nama kadet-kadet yang dah didaftar di sekolah tersebut, Nisa. Baik, jadi kalau saya nak dapatkan kad baru boleh ke, cikgu? Boleh, Nisa. Tapi proses dia macam mana? Prosesnya kita akan buat proses untuk kadet-kadet yang hilang. Kita tak perlu memohon semula, tetapi kita akan berurusan dengan pihak JPJ di negeri masing-masing untuk mengeluarkan kembali kad ini, Nisa, kepada kadet-kadet. Jangan sedihlah kadet-kadet kalau hilang benda ni. Betul. Bermakna kadet-kadet akan dapat semula dengan bantuan dan juga pertolongan daripada pihak JPJ dan guru penasihat masing-masing di sekolah. Betul tu. Tapi kalau bolehkan sebagai orang kata jati diri dan juga komitmen kepada unit beruniform anda, badan beruniform anda, janganlah hilang. Betul tak, cikgu? Betul. Inilah orang kata yang pertama, orang kata disiplin yang kita nak tengok daripada kadet-kadet. Boleh ke tak jaga kad? Belum lagi buat aktiviti-aktiviti lain. Bermakna ini adalah tugasan utama kadet-kadet untuk menyimpan dan juga orang kata menjaga kad ini sebaik yang mungkin, Nisa. Betul. Disiplin itu bermula dari diri sendiri, kan, cikgu, kan? Sebelum kita nak disiplin segala urusan yang lain yang di luar sana, di jalan raya dan sebagainya, kita kena jaga disiplin dan juga sasiah diri. Kalau jaga kad pun cuai, kan, macam mana kita nak mendisiplinkan dan menyebarkan informasi tentang keselamatan jalan raya kepada orang lain. Baiklah, cikgu, saya nak tengoklah tata cara kalau saya dah sah menjadi anggota kadet JPJ Malaysia, bagaimanakah tata caranya? Boleh, cikgu, kita tunjukkan kepada penonton? Kita tunjukkan. Kita akan beralih di depan. Baik. Okey, baiklah. Kita nak seru. Cikgu. Kita nak seru kadet kita, cikgu. Jom. Dalam perjumpaan setiap hari Rabu contohnya di sekolah, kadet-kadet ini akan dikumpulkan mengikut unit beruniform masing-masing. Dan pada waktu itulah guru penasihat ni berperanan untuk mengagihkan kad-kad ini kepada kadet-kadet lain. Masing-masing menunggu sama ada mereka ni yang dah memohon tu sah ke tak lagi menjadi ahli. Bermakna pada waktu cikgu panggil nama tu mereka cukup teruja, Nisa. Kalau saya pun, cikgu, saya tak sabar-sabar. Tak sabar dah memohon. Tetapi adakah sah ataupun tidak mengikut kepada kad keanggotaan ini, Nisa. Penyerahan kad keanggotaan ini. Jom kita nak tunjukkan kepada penonton di rumah tata cara penerimaan kad keanggotaan kadet JPJ Malaysia. Baik. Cikgu sebagai guru penasihat akan memanggil dan juga menyebut nama-nama kadet untuk
ke bahagian hadapan menerima kad ini Baik. sebagai tanda penghargaan kepada mereka menjadi ahli kadet JPJ Nisa. Okey. Baik. Cikgu buat gaya macam di sekolah lah. Boleh, semasa cikgu, tak ada perjumpaan co-curriculum. Okey. Baik. Dipersilakan adik kadet Rafiq untuk menerima kad keanggotaan. Dipersilakan. Wah. Okey. Wah, penerimaan kad. Terima kasih, Puan. Baiklah, itu dia. Dua kadet yang telah pun diberikan kad keanggotaan kadet JPJ Malaysia. Saya pun nak kad anggota saya. Tapi saya kena baiki dululah cikgu. Saya punya kawat sekejap lagi kan. Salah kaki kan. Tak cantik pula. Baiklah, sebelum kita tengok kawat ni saya tak berapa nak cantik tu, kita rehat dahululah cikgu ya. Jangan lupa kembali menonton badan beruniform kadet JPJ Malaysia di Didik TV KPM. Kita mula kaki kiri ke kaki kanan cikgu? Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton badan beruniform di Didik TV KPM di mana saya Nisa Kir dan juga Cikgu Saira sedang menjelaskan kepada penonton semua berkaitan dengan unit beruniform ataupun badan beruniform yang terbaru di Malaysia sejak tahun 2015 iaitu Kadet JPJ Malaysia. Sekarang ni bermula daripada 17 buah sekolah ya Cikgu. Betul. Sekarang dah ada lebih 200 sekolah di seluruh Malaysia yang ada badan beruniform Kadet JPJ sekolah. Tapi kan Cikgu cakap mengenai JPJ mesti orang akan kaitkan dengan keselamatan jalan raya, undang-undang jalan raya. Tapi kan Cikgu, jadi kadet JPJ ni ada tak aktiviti lain Cikgu? Nanti hari-hari saya berdiri tepi jalan, cukai jalan, kan? Okey Nisa, dalam unit kadet JPJ ni Nisa, Baik. kita bukan belajar pasal keselamatan jalan raya saja Nisa. Baik. Memang ada aktiviti yang melibatkan aktiviti keselamatan jalan raya. Contohnya ceramah, kesedaran kepada kadet-kadet di sekolah. Kempen. Kita ada juga pernah dibuat di negeri-negeri tertentu. Wah. Lawatan ke institusi memandu untuk lihat sendiri macam mana perlesenan adik-adik kita untuk ambil lesen. Betul. Selain daripada itu juga Nisa, kadet-kadet ini juga didedahkan dengan asas-asas seperti unit-unit lain juga iaitu asas ikatan, pertolongan cemas, Baik. asas kepimpinan kerohanian dan juga ilmu-ilmu kawat. Wah. Sama juga Nisa, cuma kita lebihkan sedikit, tambah lagi kadet-kadet kita ni dengan ilmu keselamatan jalan raya. Jadi tak kata setiap minggu asyik keselamatan jalan raya je. Ada Tak aktiviti semestinya. lain. Ya, ada aktiviti lain sama seperti unit-unit lain juga Nisa. Baik. Dan di mana pada tahun pertama kita tubuh tahun 2015. Baik. 2016 kadet-kadet rintis yang cikgu cakap tadi telah dikumpulkan di Kem Tasuh Perlis. Wah. Buat kali julung pertama. Nak tengok keberkesanan kadet rintis yang 17 buah sekolah tadi di peringkat kebangsaan dikumpulkan. Baik. Tengok laksanakan aktiviti. Ada aktiviti asas bantu mula, ada aktiviti keselamatan jalan raya. Banyak aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Tetapi Nisa, pada waktu itu kita nak tengok semangat adik-adik kita ni membawa nama negeri masing-masing. Kita adakan satu pertandingan julung kali diadakan iaitu pertandingan kawat kaki mengikut negeri pada perkemahan pada tahun 2016 itu Nisa. Wah, ini bermakna ahli kadet JPJ Malaysia wakil negeri masing-masing berkumpul bertanding pula kawat. Ya, Nisa rasa untuk kali pertama tu negeri mana yang menang sebagai johan pertandingan kawat kaki yang julung diadakan dan dianjurkan oleh KPM dan juga JPJ Malaysia. Cikgu kan telah menunjukkan saya satu semangat dan juga keterujaan yang tinggi. Saya percaya negeri Johor. Betul Nisa, luaskan kuasamu menjadi negeri yang pertama merangkul juara untuk pertandingan pertama kadet JPJ peringkat kebangsaan Nisa. Tetapi hebat. Nisa, walaupun Johor menjadi juara, tidak bermakna adik-adik kita di negeri lain Nisa tidak berentak dengan hebat. Masa tu cikgu ada, waktu perkemahan tu cikgu ada bersama dengan mereka dan cikgu lihat sendiri dengan mata cikgu. Sampai ke malam, adik-adik kita ni membuat latihan persediaan rapi untuk pertandingan pada hari terakhir perkemahan tersebut Nisa.
ketua komandan sampai cikgu tak boleh nak tidur Nisa. Sampai malam mengeluarkan suara mereka untuk menjadi prep komandan terbaik pada pertandingan tersebut Nisa. Wah, sepanjang hari sehingga ke malam. Ya, ada ruang kosong. Kalau tidak ada aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan, adik-adik kadet kita ni Nisa memang akan sentiasa berlatih untuk ke pertandingan kawat yang pertama peringkat kebangsaan pada tahun 2016 itu Nisa. Wah, hebatnya. Ahli kadet JPJ Malaysia menunjukkan orang kata apa, semangat yang Betul, sangat sungguh-sungguh tinggi. Memang semangat. Wow, ini bermakna mungkin kadet-kadet JPJ yang menonton ni dah fikir kalau tahun hadapan ni saya nak sertai, nak buat betul-betul. Betul. Wah, cikgu kalau pergi pertandingan kadet-kadet macam tu, mestilah diorang ada aktiviti macam berkemah, Betul. kan, dirikan kemah dan sebagainya kan cikgu kan? Betul Nisa. Sebelum perkemahan peringkat kebangsaan, persediaan rapi telah dibuat di peringkat negeri masing-masing. Ataupun kalau di peringkat sekolah pun kita dah buat Nisa, guru-guru memang banyak membimbing kadet-kadet ni. Dan juga jurulatih-jurulatih yang telah dilantik memang banyak membantu membuat persiapan awal Nisa. Adik-adik kadet kita yang masih baru ni memang sudah diberi pendedahan asas sebelum mereka berkampung di perkemahan di peringkat yang tinggi Nisa. Wah, kalau pergi ke aktiviti perkemahan seperti itu, apa antara aktiviti selain daripada pertandingan kawat dan sebagainya, apa lagi yang sebenarnya kadet JPJ ni buat cikgu? Okey, aktiviti yang melibatkan kerjasama antara kumpulan Nisa. Contohnya kita tidak ada pertandingan yang pertama tu kita tak ada pertandingan yang melibatkan keselamatan jalan raya, tetapi kita lebih kepada pembahagian kumpulan-kumpulan kecil yang melibatkan seluruh negeri. Maknanya satu kumpulan tu tidak boleh berada dalam negeri masing-masing. Maknanya pada waktu itu mereka melaksanakan aktiviti mengikut kumpulan, dan di mana kat situ kita boleh juga memupuk sifat kerjasama antara kadet-kadet di semua negeri di Malaysia Nisa. Betul tu. Sifat kerjasama tu sebenarnya satu orang kata apa, ciri disiplin sebut tinggi. Betul tak cikgu? Kita jumpalah siapa pun, pergi pertandingan di negeri mana pun, jumpa orang yang baru kenal, kita boleh kerjasama. Betul tak cikgu? Betul, ini yang kita nak dengar daripada ahli kadet JPJ Malaysia, aktiviti perkemahan, kawat kaki dan sebagainya. Cikgu, saya nak tanyalah pengalaman cikgu Saira sendiri. Kalau di sekolah cikgu, apa antara aktiviti di peringkat sekolah yang dilakukan oleh kadet JPJ, ataupun ada tak anjurkan hari keselamatan jalan raya? Contoh. Aktiviti yang pernah dijalankan di peringkat sekolah Nisa. Di sekolah kita kena memikirkan pelbagai aspek. Sebab kadet-kadet kita berbeza umur. Jadi biasanya aktiviti-aktiviti asas yang kita ajar kepada murid-murid. Contohnya yang dibuat di sekolah cikgu sendiri iaitu melukis mural. Mural yang kita lukis tu Nisa berkait dengan keselamatan jalan raya secara tidak langsung. Berdasarkan mural yang dilukis di dinding-dinding bangunan sekolah. Murid-murid lain juga boleh melihat nilai-nilai murni yang ada pada mural tersebut. Betul. Saya kalau pergi sekolah baca dekat dinding tu 5 nilai murni hari-hari, lama-lama terpahat cikgu. Betul. Nanti saya nak bawa, saya nak laju ni, tengok kereta depan tu kemana ni, saya nak laju. Alah, ingatlah pula kat sekolah memandu dengan berhemah, terus perlahankan kenderaan beralih ke lane yang sebelah. Janganlah kita nampak kereta laju, kita pun nak laju kan, bahaya kan cikgu kan. Itulah pembelajaran secara tidak langsung Nisa. Betul. Kita tengok, lepas tu hari-hari kita tengok, bermakna kita akan ikut juga nilai-nilai moral yang berada di mural yang adik-adik kadet kita lukis ni Nisa. Wah, sangat-sangat menarik dan saya kira satu inisiatif yang sangat baguslah. Maknanya kalau murid-murid yang tonton kita sekarang ni, kalau ada macam sekolah saya adalah kadet JPJ Malaysia ni, tapi saya belum buat keputusan. Contohlah kalau di awal tahun kan cikgu, belum buat keputusan nak masuk badan beruniform apa, bolehlah masuk. Betul, kan Nisa, kan. betul. Baiklah cikgu, saya pasti kalau kita pergi mana-mana pertandingan, kita hantar kadet-kadet jadi wakil, pasti diorang mereka ni perlu balik kepada jurulatih dan juga memberikan laporan bagaimana pertandingan yang mereka sertai. Betul tak cikgu? Okey, macam cikgu kata tadi, di setiap pertandingan Nisa, kadet-kadet memang membuat persiapan rapi. Terutama prep komandan. Apabila ada pertandingan kawat di sesuatu perkemahan, prep komandan lah antara orang yang pertama yang perlu lebih bersemangat daripada ahli pelatun-pelatun yang lain, kerana berdasarkan apa yang disebut itulah yang menjadi ikutan kepada kadet-kadet lain yang berada dalam baris. Segala pergerakan yang disebut oleh ketua pelatun orang kata akan memberi semangat kepada pelatun-pelatun lain untuk membuat yang terbaik pada pertandingan tersebut Nisa. Betul. Jadi kadet-kadet ni memang kalau kita tengok pada setiap perkemahan
semua ketua-ketua pelantun memberi laporan untuk masuk baris dan juga untuk diuji dengan begitu semangat dan juga yakin, Nisa. Oh, saya dengar pun macam gerun lah cikgu, tapi macam teruja pula. Baiklah, kita nak tengok cikgu bagaimana kadet melapor untuk pertandingan. Boleh tak kita tunjukkan demonstrasi kepada Nisa. penonton? Kita beralih ke hadapan jom. sekali lagi. Nis, tuan lalu Nis. Baik, boleh cikgu? Okey, boleh. Baik. Silakan cikgu. Assalamualaikum Puan. Pasukan Kadet JPJ SMK Pasir Gudang, Johor, selamat 31 orang termasuk saya siap sedia untuk diuji. Puan. Terima kasih, Puan. Okey. Oh, wow. Okay, saya yang menerima lapor, Nisa, memang itu pergerakan yang perlu saya buat lah. Wah, bermakna selepas menerima lapor, cikgu apa cikgu akan tindakan? keluar lah, bermakna cikgu menerima Telah dan menerima. juga cikgu dah bersedia untuk menilai kadet-kadet yang bertanding, Nisa. Baiklah cikgu, selain daripada demonstrasi melapor pertandingan kepada guru jurulatih, apakah perkara lain yang kadet ini perlu lakukan? Adakah mereka perlu melakukan laporan dalam bentuk buku atau penulisan, buku skrap dan sebagainya? Untuk pertandingan kawat kaki, selepas melapor, kita memang akan menilai dari segi pergerakan-pergerakan mengikut hukuman-hukuman yang dipertandingkan. Biasanya sebelum hari pertandingan, pihak sekolah telah mendapat senarai pergerakan-pergerakan yang perlu dibuat oleh kadet-kadet sewaktu pertandingan tu, Nisa. Jadi dah boleh ready awal, Nisa. Pergi pertandingan, jangan tersilap pergerakan pula. Kalau kata tidak ada pergerakan pelahan jalan, kalau buat pergerakan pelahan jalan, maka markah akan ditolak, Nisa. Markah akan ditolak sayangnya. Jadi penting untuk ahli kadet JPJ Malaysia untuk lakukan latihan supaya apabila pergi pertandingan tu dapat lakukan yang terbaik. Mana tahu menang ada rezeki kan cikgu kan? Jadi juara. Baiklah, kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Banyak lagi yang kita nak kongsikan berkaitan dengan kadet JPJ sekolah. Jumpa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton badan beruniform di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Saira. Cikgu, selaku guru penasihat orang kata apa JPJ, kadet JPJ di Malaysia di sekolah cikgu di SMK Pasir Gudang kan cikgu kan? Saya nak tanyalah cikgu, sebenarnya apa peranan guru-guru penasihat dan juga pegawai-pegawai jurulatih JPJ ni cikgu? Okey, Nisa. Untuk menjayakan segala aktiviti yang dirancang sama ada di peringkat sekolah maupun daerah, negeri dan kebangsaan, mestilah tunggak kejayaan tu bermula daripada guru penasihat di sekolah masing-masing, Nisa. Guru-guru penasihat ini dilantik oleh pengetua untuk menguruskan hal-hal berkait dengan kadet JPJ, di mana guru-guru ini sangat berperanan seperti pada awal tahun mereka memang nak kena kumpul maklumat-maklumat dan juga borang-borang permohonan kadet-kadet baru mendaftar. Untuk mendaftar, mereka perlu berurusan dengan pihak JPJ. Okey. Jadi Nisa, guru-guru ni sangat peka kepada tarikh pendaftaran. Manakala yang kedua, tarikh-tarikh pertandingan-pertandingan. Masa itulah cikgu-cikgu macam jadikan sekolah tu, Nisa, macam rumah sendiri. Berkampung sama dengan kadet-kadet untuk membimbing dan membantu kadet-kadet dari segi pengurusan dan juga latihan-latihan pada pertandingan-pertandingan tertentu. Manakala cikgu-cikgu ni juga kena peka terhadap tarikh-tarikh perlantikan pangkat kadet-kadet di sekolah. Okey. Dan yang selain daripada itu, guru-guru ni berperanan untuk menjadi perantaraan antara pihak sekolah dan juga pihak JPJ seandainya kita minta pihak JPJ datang ke sekolah. Jadi cikgu-cikgu ni lah yang akan berurusan dengan pihak JPJ untuk sama-sama orang kata minta pihak JPJ bantu pihak sekolah dalam apa-apa ilmu, terutama ilmu keselamatan jalan raya, Nisa. Itu peranan guru lah di sekolah. Peranan guru. Kalau cakap mengenai jurulatih JPJ, sebenarnya siapa jurulatih JPJ ni cikgu? Okey, jurulatih JPJ ni adalah terdiri daripada pegawai JPJ yang telah dilantik oleh JPJ negeri masing-masing. Mereka ni memang, Nisa,
khidmat mereka amat diperlukan di sekolah Nisa untuk membantu adik-adik kita di sekolah. Kadang-kadang kita ni sebagai guru Nisa, kalau macam cikgu adalah seorang guru matematik, cikgu tidak mempunyai kepakaran mengenai keselamatan jalan raya. Jadi siapa yang lebih pakar, kita akan jemput pihak JPJ iaitu jurulatih yang dah dilantik untuk sekolah kita untuk ke sekolah dan memberi bimbingan kepada adik-adik kita Nisa. Wah, mana cikgu, ahli kadet JPJ Malaysia ni mereka akan bertemu terus dengan pegawai daripada JPJ Nisa. itu sendiri dan dapatkan juga segala informasi, ceramah dan sebagainya ya cikgu. Betul Nisa, mereka akan lebih teruja, bersemangat. Ada pegawai datang, bukan cikgu. Biasanya kita cikgu di sekolah, mereka dah biasa Nisa dengar apa yang kita sampaikan. Tapi kalau ada pihak-pihak luar seperti pegawai-pegawai JPJ, mereka lebih teruja Nisa. Kalau dengar ceramah keselamatan, kalau pihak JPJ datang, semua tenganga Nisa mulut kedek-kedek kita Nisa. Saya dapat bayangkan pegawai JPJ dengan suaranya yang lantang, mesti semua mulut macam terus dengar, terus masuk zup ke kepala. Betul. Baiklah cikgu, selain daripada guru, juru penasihat dan juga jurulatih daripada JPJ, siapa lagi yang sebenarnya terlibat secara langsung atau secara tidak langsung dengan kadet JPJ Malaysia di sekolah? Okey, untuk pengetahuan Nisa dan adik-adik kat rumah semua sekali. Okey, yang sangat orang kata membantu dalam menjayakan semua aktiviti JPJ ini adalah yang pertama, of course lah, adalah pengetua sekolah Nisa. Okey, kalau macam sekolah cikgu dulu, yang pertama menjadi rintis peranan pengetua pada waktu itu Puan Rosnah binti Ismail. Banyak memberi idea dan bimbingan. Lepas tu Puan Rosnah pencen, datang pengetua lain lagi Nisa. Beliau iaitu Encik Abdul Razak memang memberi sokongan, maksudnya meneruskan perjuangan pengetua dulu, teruskan lagi memberi bimbingan sokongan. Kadang-kadang pengetua turun sendiri ketika waktu adik-adik ini membuat latihan, bagi sokongan, bagi semangat. Kadang-kadang tu sampai melebihi guru penasihat masing-masing di sekolah Nisa. Jadi bersemangat Nisa pengetua-pengetua sekolah yang menubuhkan kadet JPJ ini. Selain daripada itu Nisa, pihak PIBG Nisa memang memberi galakan banyak Nisa, dari segi mereka support dari segi peralatan yang kadet-kadet nak bawa ke pertandingan. Contohnya kadet-kadet ada masalah berkait dengan kasut ataupun apa benda, PIBG lah yang banyak menyumbang duit, menyumbang orang kata bimbingan kepada adik-adik kadet ni. Dan yang terakhir sekali adalah pihak KPM, JPN dan juga JPJ Malaysia Nisa. Mereka memang banyak memberi info-info yang terbaik untuk adik-adik di sekolah. Baiklah, sekarang kita dah dapat lihat kan cikgu, sebenarnya nak menubuhkan sesebuah badan beruniform itu bukanlah mudah. Kita perlukan kerjasama dari pelbagai pihak. Belum kira nanti murid-murid dah mula menjadi ahli, bagaimana nak menguruskan murid-murid ini, nak membimbing mereka, nak memastikan matlamat bagi sesebuah badan beruniform itu tercapai. Betul tak cikgu? Wah, saya makin berkobar-kobar lah cikgu. Saya nak terima keanggotaan nanti, mungkin satu hari nanti murid-murid di rumah kalau berminat nak sertai kan cikgu kan, bolehlah nantikan war-warkan daripada guru-guru, orang kata beritalah permohonan telah dibuka. Wah, bersemangat masing-masing. Baiklah cikgu, bercakap mengenai badan beruniform kan cikgu kan, saya pasti wujudnya lagu badan beruniform itu sendiri. Kalau tak silap saya, kadet JPJ Malaysia pun ada lagu mereka sendiri, betul tak cikgu? Betul Nisa. Lagu ini kita mula-mula kita dengar Nisa pada khusus penataran guru kadet JPJ pada tahun 2016 yang mana cikgu kata masa tu guru-guru di seluruh Malaysia, wakil-wakil di seluruh Malaysia, di seluruh negeri dikumpulkan kat situ. Pada waktu itu guru-guru didengarkan dengan lagu yang menarik ni Nisa. Jadi lagu ini perlu dinyanyikan dan dihafal oleh ahli kadet JPJ Malaysia. Cikgu, sekarang ni saya nak tengoklah cikgu bagaimana kadet kita menyanyikan lagu ini, tapi kita tidak akan menyanyikan keseluruhan lagu. Kita akan menunjukkan sebahagian lagu kadet JPJ Malaysia. Jom cikgu, kita ke depan atau kita nak minta kadet kita masuk cikgu? Okey, boleh. Baik. Kita ke depan lah Nisa. Baik, kita akan ke depan bersama-sama dengan kadet yang bakal menyertai kita di sini. Baik, cikgu, sini. Baik. Baiklah, kita akan mempersilakan kadet untuk sama-sama menyanyikan sedutan lagu kadet JPJ Malaysia. Dipersilakan kadet. Dari kiri. Cepat jalan. Squat. T. Up. Kita akan sama-sama mendengarkan alunan muzik. Kami kadet JPJ Malaysia mendukung aspirasi negara, keselamatan di jalan raya demi kesejahteraan
Baiklah, terima kasih Kadet sudi menyanyikan sebahagian daripada lagu Kadet JPJ Malaysia. Cikgu, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung episod kita berkaitan dengan badan beruniform Kadet JPJ Malaysia. Mungkin Cikgu Saira boleh kongsikan serba sedikit rumusan tentang apa yang sama-sama telah kita pelajari mengenai Kadet JPJ Malaysia. Okey, untuk adik-adik di luar sana, untuk semua murid-murid di sekolah di seluruh Malaysia. Baik. Seandainya sekolah ada menubuhkan pasukan Kadet JPJ, sertailah kerana peluang untuk adik-adik mengembangkan lagi bakat dan potensi adik-adik. Bukan saja dalam ilmu-ilmu yang biasa adik pelajari, tetapi lebih kepada aspek-aspek keselamatan jalan raya yang menjadi, ilmu pengetahuan kepada kita untuk kegunaan dalam kehidupan seharian kita, Nisa. Betul. Sebab kita ni adalah pengguna jalan raya, Nisa. Betul. Satu hari nanti adik-adik di sekolah akan menjadi pengguna jalan raya yang orang kata selepas tamat persekolahan ataupun seawal umur berapa cikgu ya? 16 lesen motor. Lesen motosikal. Jadi penting untuk kita sama-sama mendapatkan asas ilmu keselamatan jalan raya dari usia yang begitu muda dan boleh sebarkan kepada orang sekeliling. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Saira dari SMK Pasir Gudang, juga kepada Kadet Rafiq dan juga Kadet Amin sudi bersama-sama dengan kita di sini pada hari ini. Saya harap murid-murid di rumah semua dapatkan input yang menarik tentang Kadet JPJ Malaysia, mengenali Kadet JPJ ini dengan lebih mendalam lagi. Saya Nisa Kis, semoga kita bertemu lagi di saluran Didik TV KPM. Terima kasih. Didik TV KPM